Okey kita terus pada slide yang terakhir Sabar tuan-tuan ini dah pukul 10.30. Jadi saya akan mungkin dalam pukul 11 saya habislah Baik, ini adalah lebih kurang apa yang di sekolah buat sepanjang tempoh 2017-2020 yang mana hingga kami diberi title hingga hari inilah. Tapi untuk makluman, waktu kami dulu kami telah pun dicerap oleh Nazir datang ke sekolah pada tahap itu seperti mana tuan-tuan yang akan hadapi waktu inilah. Mungkin rasa banyak nak buat dan juga sebagainya. Tapi tak apa tuan-tuan maksudnya kita mula sikit-sikit dulu. Yang penting tadi seperti mana tugasan tu dulu, lepas tu kita fikirkan aktiviti-aktiviti yang lain Maksudnya hasil pencerapan yang dibuat oleh Nazir dulu dan kemudian kami perbaiki, kemudian didatangi oleh pegawai daripada bahagian kurikulum, datang oleh pegawai jabatan, barulah kami dapat pengiktirafan bersama dengan sekarang ni sekolah SMC dalam peringkat untuk mencapai tahap itulah Baik. Aktiviti yang dilaksanakan di peringkat sekolah yang pentingnya kehebat ni tuan-tuan dan puan-puan, segala aktiviti perlu didokumentasikan. Apa juga perkara yang tuan-tuan buat di sekolah, contohnya kalau katakan saya gunakan Puan Kariah lah. Kalau Puan Kariah bercerita tentang kehebat di perhimpunan contohnya, mesti dicatatkan dalam buku laporan harian guru bertugas. Maksudnya sekurang-kurangnya itu bukti Puan Kariah atau guru besar atau siapa juga yang bercakap pada hari itu, penolong kanan ke ataupun guru bertugas, maksudnya telah pun ditatarkan, dimaklumkan kepada warga sekolah di perhimpunan ataupun kepada murid di sekolah. Itu penting. Dokumen apa yang kita buat, orang kata mesti ada taik cicaknya, hitam putihnya. Jadi kata kami dah buat dah tapi tidak ada bahan. Itu tak boleh. Dalam kehebat ni dokumentasinya mesti ada Baik, yang pertama ini adalah ketetapan hala tuju pelaksanaan kehebat dalam co-curriculum telah ditetapkan pada mesyuarat co-curriculum kedua dan ketiga. Maksudnya bila kita katakan ada pelaksanaan kehebat ni mesti ada dalam mesyuarat, dalam minit mesyuarat. Contoh ini minit ni. Perkara berbangkit, yang kedua kehebat dalam unit co-curriculum. Jadi mesti ada tertulis, misalnya setiap perjumpaan dalam unit beruniform, kelab persatuan, satu murid satu sukan hendaklah menetapkan unsur kehebat dalam setiap aktiviti dilaksanakan. Ini adalah dinamakan sebagai ketetapan. Jadi ketetapan ini bukan hanya kita ungkapkan secara lisan, tapi kita kena nyatakan dalam bentuk dokumen, tulisan. Kita boleh buktikan. Orang tanya mana dia? Ini dia dalam minit mesyuarat contohnya. Dalam mana kita nyatakan lagi? Contoh dalam perjumpaan, dalam minit mesyuarat kurikulum ke, dalam mesyuarat HEM ke dan juga sebagainya. Ini contoh dalam co-curriculum. Maksudnya kami lah buat dalam kurikulum pun kami buat, HEM pun buat, dalam panitia buat. Jadi ketetapan ini perlu ditulis. Kalau boleh macam ni kami highlightkan nanti supaya bila datang pemantau, kebat-kebat ni dia nampak, oh ni tentang kebat. Dia dah ada nampak dah. Dia tak boleh nak baca banyak-banyak, kita dah dapat highlightkan itu. Ini contoh ketetapan Yang pertama ialah ketetapan perlu diwar-warkan di dalam halayak sama ada di sekolah ataupun dalam mesyuarat ataupun dalam minit mesyuarat. Mesti ada. Okey. Kemudian dalam kepimpinan, contoh elemen kebat telah dimasukkan dalam analisis SWOT semasa menyediakan perancangan strategik. Yang tadilah kita ada perancangan strategik tadi kan, contoh dalam bidang co-curriculum. Kalau tidak ada 7 perkara tadi, bina upaya, sumber, pedagogi dan juga sebagainya, PDPC dan juga sebagainya. Jadi mesti dinyatakan, mesti ada dalam minit mesyuarat tadi ni contohnya. Pelaksanaan elemen kebat dalam co-curriculum melalui penelitian murid yang akan menyemai budaya kreatif. Ini ada kebat lah ni. Dia nak tengok benda ni. Benda ini ada tertulis dalam ini dalam minit dalam minit co-curriculum. Kalau kita cerita tentang kebat dalam kurikulum, dalam minit mesyuarat panitia, mesyuarat kurikulum kali pertama contohnya, mesti ada benda ni. Jadi setiap kebat ni jadikan satu agenda dalam setiap mesyuarat yang cikgu jalankan. Maksudnya mesti ada satu agenda kebat, macam kita katalah ucapan pengerusi, perkara berbangkit, membentangkan minit mesyuarat ke apa, dan akhir dan 2-3 lagi tu kita ada agenda kebat kita, apa kebat dalam PDPC ke, kebat apa ke, mesti ada satu agenda dalam. Jadi bila ada agenda, mesti kita akan buat dalam minit. Jadi bila pegawai PPD ke, jabatan ke, Nazir datang, maknanya kita telah nyatakan dalam minit tu dah ada. Ini contoh SWOT dalam perancangan strategik kurikulum, co-curriculum. Baik, jawatankuasa kebat telah ditubuhkan tadi contohnya. Jadi yang tadilah jawatankuasa ada gambar-gambar tadi. Jadi dalam minit mesyuarat ada dinyatakan tentang
tentang apa ni, pelantikan jawatankuasa contohnya. Mesti ada dalam ni. Jadi ini adalah evidence lah ni yang ada dalam saya tatarkan ni. Ya. Jadi pelaksanaan kebat itu ada membuat pelantikan, contohnya menubuhan jawatankuasa pemandu, jawatankuasa apa ni, dokumentasi dan juga sebagainya. Jadi perlu ada. Baik, kemudian guru besar mengetahui pelaksanaan penerapan kebat di perangkat sekolah dengan memberi penekanan kepada elemen kebat semasa menjalankan pencerapan. Maksud ini kalau guru besar ataupun macam katakan di sekolah, empowerment tu diberi kepada penekanan ataupun ketua panitia. Jadi laporan segala pencerapan ini mesti tertulis lah berkaitan dengan komen-komen berkaitan dengan kebat. Katakan hari ini Puan Kariah membuat pencerapan melihat cikgu, katakan apa, Cikgu Ramli, Ustaz Ramli contohnya mengajar. Jadi dalam komen Cikgu Kariah tu mungkin Cikgu kata penerapan unsur-unsur kebat dijalankan dengan baik oleh guru ini. Contohnya dia menjalankan aktiviti misalnya mengemukakan soalan-soalan yang berunsur kebat. Jadi perlu ada dalam catatan ni. Jadi dokumennya perlu dibuktikan lah dalam borang yang disediakan oleh Puan Kariah contohnya, ataupun pada guru pelongkanan yang lain membuat pencerapan, ataupun ketua panitia. Jadi ini adalah yang akan dilihat nanti. Jadi sebab saya kata tadi, segala benda mesti ada bukti, ada dokumen. Ini kalau dalam kepimpinan, khususnya dalam bahagian pencerapan PDPC. Baik, kemudian guru besar meluaskan bimbingan pelaksanaan kebat kepada semua guru. Maksudnya bila kita katakan pihak sekolah memberi penerangan kepada guru-guru, taklimat, bengkel dan juga sebagainya, mesti ada gambar utamanya. Keduanya mesti ada pelaporan tentang apa ni, bengkel, bimbingan dan juga sebagainya. Ini dia. Ada gambar, ada yang tertulis. Itu dari segi katakan menjalankan macam sekarang ni. Mungkin Cikgu Kariah katakan, saya sebut Cikgu Kariah saja ni yang marah Cikgu Bala contohnya dia nak buat penataran esok lusa contoh melalui Google Meet, mesti ada gambar dia, mesti ada laporan dia. Itulah satu evidence yang boleh disimpan sebagai satu cara melihat amalan terbaik dalam kepimpinan contohnya. Okey, kemudian contohnya memberi bimbingan tentang peta ITING contohnya kan. Peta ITING ni tadi jadi misalnya mungkin boleh panggil di kalangan sekolah cikgu tu ada orang yang mahir tentang peta ITING, beri bimbingan, beri penataran dan juga sebagainya. Jadi bila buat jadi perlu ada. Jadi peta ITING ni penting cikgu. Bila peta ITING ni lah kita menjalankan aktiviti kebat. Tuan-tuan mesti faham ada 8 contoh, peta buih berganda, peta dakap, peta apa lagi? Peta titi, pokok dan juga sebagainya. Inilah akan menjadikan aktiviti dalam PDPC cikgu itu berjalan dengan baik. Budak boleh buat. Budak boleh buat dengan okey, sekarang kamu buat yang memberi peta ITING, dan fikirlah peta apa yang sesuai. Jadi ini pendedahan yang perlu dibuat. Jadi kemudian amalan kebat dalam kepimpinan, contohnya mendorong guru melaksanakan amalan kebat yang sungguh-sungguh memberi motivasi. Jadi misalnya di sekolah saya ni ada cikgu yang mahir dengan apa ni, QR code dan juga sebagainya, dapatan tentang kebat ni dibuat dalam bentuk ini, jadi cikgu boleh rujuk, murid boleh rujuk di papan-papan kenyataan dan juga sebagainya. Jadi ini dalam bahagian persekitaran. Persekitaran ni perlu ada di sekolah-sekolah masing-masing lah nanti. Kena buat lah. Jadi itu kepimpinan lagi dari segi mendorong guru-guru untuk laksanakan amalan kebat. Baik, kemudian menggerakkan warga sekolah, contohnya perlu ada laluan lah. Macam kami ni ada kawasan sikit, ada laluan kebatnya, ada wakaf ITING, ada mural peta pemikiran, papan maklumat kebat ni contoh-contoh. Jadi ini adalah supaya warga sekolah dapat info lah. Sekurang-kurang murid-murid sampai nak pergi kantin contohnya, ada ini cerita tentang kebat contohnya, ada laluan dia. Ada contoh-contoh soalannya di wakaf-wakaf ni. Jadi kami pun orang peringkat nak aktif balik lah, kerana sekolah kami pun dilanda banjir baru ni, habis lah yang bawah-bawah tu. Jadi orang peringkat nak untuk baik pulih balik. Jadi ini saya rasa tidak masalah di sekolah-sekolah. Ini adalah jawatankuasa apa tadi? Mas Diana tu siapa? Jawatankuasa publicity. Contohnya akan menggerakkan benda ini. Jadi cikgu usaha kena gerakkan cikgu ni dengan jawatankuasa dia untuk publicity ni. Bahan-bahan. Baik, kemudian bermesyuarat menyediakan perancangan lah. Perancangan strategik ni, ini mesti ada lah. Cikgu-cikgu kena ada perancangan strategik lah.
Seperti tadi yang kita buat tadi dan ditambah lagi ini. Jadi ini contoh-contoh ni boleh rujuk lah kalau nak dapat contoh, ada cikgu ada benda ni lah jadi perancangan strategik perlu ada melibatkan bidang kurikulum, co-kurikulum dan bidang-bidang yang berkaitan dengannya Okey. Yang ni tentang contohnya pelantikan, macam kita kata lantik jawatankuasa, mesti ada surat dia ni. Contoh ni, pelantikan sebagai penyelaras kebat. Siapa macam langkah pertama, Puan Karyah dan guru besar yang lain, Puan Cik Bala dan Cik Liu misalnya, mesti ada buat pelantikan penyelaras kebatnya siapa. Pilih orangnya yang boleh jalan kerja tu siapa. Pelantikan jawatankuasa yang lain. Mesti ada surat ni dan didokumentasi dalam fail lah. Baik, kemudian pembangunan sumber manusia ni macam kita mengadakan ladap lah. Macam tadi kita buat taklimat, bengkel dan juga sebagainya. Ada gambar, ada laporan. Cuma di laporan tu kalau boleh nak detail dia nak detail, maksudnya kita ada borang macam kita dah habis kursus tu, borang apa? Instrumen feedback balik. Macam mana cikgu ni mengikut. Dia kata macam saya lah ni, cikgu-cikgu nilai dia ni beri taklimat boleh faham ke, contohnya boleh ni ke, contoh macam tu lah. Instrumennya perlu ada lah supaya dapatan daripada pemantau tadi tengok semua cikgu-cikgu telah ditatarkan tentang kebat, mereka faham tentang itu. Jadi ni dia punya borang-borang tu kena ada laporan dan juga sebagainya. Okey, kemudian program peta pemikiran. Contoh macam ni lah kami buat secara berkumpulan, buat di tapak perhimpunan, buat bersama macam pagi, katakan macam kami sekarang ni start sekolah misalnya pukul 8, contohnya pukul 7 lebih tu, kalau ini sekarang ni buat di kelas ke, kalau dulu tidak ada PKP, kita buat di dewan terbuka. Jadi cikgu in charge beri tentang peta pemikiran, katakan peta pokok contohnya. Jadi murid-murid dapatlah maklumat. Ini contoh yang dululah jadi di peringkat kita sekarang ni di sekolah, tuan-tuan kena fikir kan, yang pentingnya di peringkat guru dulu. Murid mungkin masuk dalam grup WhatsApp ke Telegram ke untuk awal ni lah, peringkat awal jadi itu dalam peta pemikiran dalam pengurusan organisasi. Kemudian ladap untuk mencipta, menilai dan juga sebagainya, ini adalah guru dapat bagi kaedah belajar ni boleh merujukkan buku yang saya tunjukkan tadi, ataupun tuan-tuan boleh rujuk melalui Google lah dan juga sebagainya untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan kebat yang lebih lanjut. Yang pentingnya laporan mesti ada. Baik, kemudian menguruskan sistem sumber pendidikan. Maksudnya sama ada panitia, sama ada bilik-bilik khas dan contoh-contohnya. Macam ini pusat sumber contohnya. Jadikanlah ia sebagai satu tempat untuk menyokong penerapan kebat. Jadi unsur-unsur kebat yang ada dalam bilik-bilik tersebut, dengan tak secara langsung murid-murid dapat ikuti. Jadi dengan cara itu mestilah menceriakan dan memuatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kebat di bilik-bilik khas yang boleh murid kunjungi lah. Contohnya di makmal komputer, di bilik makmal sains dan juga sebagainya, di bilik-bilik stor sukan. Jadi masukkan unsur-unsur yang ada maklumat tentang kebat. Baik, kemudian dari segi penyimpanan bahan. Jadi bahan-bahan ni tadi mesti ada dikatakan sebagai pemusatan penyimpanan. Contoh katakan macam saya ni terhad jugalah, ada almari, gobok gitu-gitu tapi perlu ada tempat simpanan yang agak tersusun. Contohnya kalau katakan panitia bahasa Melayu, dia ada gobok-gobok dia lah, ataupun bekas-bekas dia menyimpan bahan-bahan. Kemudian mata pelajaran lain juga macam itulah, supaya nampak terurus bahan-bahan yang berkaitan, supaya ia dapat dirujuk oleh guru dan boleh diaplikasikan kepada murid. Kerana bahan-bahan inilah sebagai bahan menyokong kepada PDPC cikgu. Baik, kemudian perlu ada rekod. Rekod pinjaman. Contohnya ini, contohlah yang ni. Pinjaman cikgu gunakan misalnya LCD ke, bahan-bahan panitia ni. Ini saya rasa di sekolah-sekolah dah ada ni. Cuma perbaikikanlah keadaan supaya mungkin dari tahun 2018, 19, 20 dan juga sebagainya, perlu ada lah yang ni. Jadi sekurang-kurangnya bagi sekolah baru 2019 dan 2020 ni saya rasa ada lah dalam simpanan kalau tak hilang kan. Jadi boleh catatkan ini. Ini juga akan dilihat nanti oleh pihak pemantau. Baik, kemudian unjuran dari segi penggunaan. Penggunaan bahan juga perlu dinilai. Maksudnya katakan penggunaan bahasa Melayu tu dia menggunakan alat-alat, contohnya carta berapa peratus, gunakan bahan-bahan maksudnya
modul-modul ke berapa peratus, perlu ada ditunjukkan je ni. Contohnya adalah penggunaan bahasa Melayu 2019 ni, peratus-peratus yang diberi supaya kita dapat melihat sejauh mana cikgu-cikgu ni menggunakan alatan dalam PDPC KEBAT. Ya, tak kiralah mata pelajaran apa pun, perlu ada ni lah analisa dan juga catatan penggunaan bahan-bahan PDPC. Okey, kemudian sekolah mengambil inisiatif menyelenggara persekitaran fizikal. Fizikal ni penting lah, macam orang datang permulaan, orang kata first impression, orang kata kan, penampilan pertama orang datang sekolah kita tu nak tengok ada tak unsur-unsur ini di persekitaran, di laluan-laluan, di kelas-kelas contohnya ya. Jadi masukkanlah unsur-unsur yang berunsur KEBAT di sekolah-sekolah cikgu ya, maksudnya di makmal dan juga sebagai tempat-tempat yang rasa lokasi yang strategik. Okey. Kemudian inilah tadi ya, info-info yang berkaitan evidence. Kalau cikgu buat misalnya ada apa brosur dan juga sebagainya, simpan gambar-gambar dan juga sebagainya, sijil-sijil, itulah yang akan menjadi evidence untuk cikgu bila dipantau oleh pihak-pihak berkenaan nanti ya. Ini pengurusan di pihak sekolah lah ya. Baik, kemudian merancangkan pemuafakatan strategik dengan pihak luar. Jadi mesti kita ada dapat sijil ya. Mesti ada dapat sijil ataupun data yang berkaitan dengan kita mengadakan hubungan dengan sekolah-sekolah lain contohnya, dengan agensi-agensi lain contohnya. Kadang mungkin juga kita buat di sekolah ni, gambar di sekolah kita mengadakan perjumpaan. Jadi ini juga menyokong kepada usaha kita untuk memastikan KEBAT berlangsung di sekolah ya. Jadi ada sijil jaringan jalinan contohnya ya. Okey. Kemudian dengan jawatankuasa, penubuhan jawatankuasa semua tadilah perlu ada dokumen lah ditulis ya, memaklumkan tentang KEBAT yang meliputi item PAK itu banyak aktiviti sebab telah dilaksanakan dalam PDPC. Jadi semuanya ada dalam catatan minit mesyuarat dan juga laporan ya. Baik. Kemudian dalam core curriculum, dalam core curriculum dan curriculum, misalnya saya beri contoh, katakan dalam setiap mata pelajaran mesti meletakkan dasar tentang KEBAT ni ya. Contohnya katakan dari segi latihan, kalau kita tetapkan soalannya berapa, contohnya kalau satu kelas maju minimum 15 soalan, kalau kita beri 15 soalan, sekurang-kurangnya kami letakkan KEBAT ni 3 soalan mesti ada dalam 15 soalan ni. Kalau dapat buat semua pun tak masalah, tapi ini adalah dasar panitia sekolah ni lah. Kalau katakan panitia matematik contohnya, kalau dalam panitia katakan sains pula dia nak tetapkan 5 ke, itu terpulang. Tapi ini mesti ada dalam dasar kurikulum ataupun dalam dasar panitia masing-masing. Ini dari segi latihan dan kerja rumah, berapa kita tetapkan ya. Jadi perlu adalah dia highlightkan dalam minit mesyuarat ataupun dalam panitia masing-masing. Okey. Sama juga yang ni, misalnya ini adalah RPH, rancangan pengajaran harian. Tapi sekarang ni orang tengah berbicara tentang CIDS kan. Tapi tak apa, kalau CIDS pun kita mesti ada juga menceritakan tentang unsur KEBAT dalam PDPC cikgu, PDPC anak buah kita ya. Maksudnya kena ada satu, misalnya saya beri contoh macam ni. Murid melihat poster dalam buku teks muka surat 137. Murid mengkaji maklumat terdapat proposal dan mengenal pasti kepentingan maklumat tersebut, iaitu tentang PAK1. Jadi ini unsur inilah kalau boleh dituliskan dalam PDPC supaya menjadi bukti bahawa PDPC itu mengandungi PAK21. Bila orang cek untuk pemantauan dan juga sebagainya, dia akan tanya di mana masuk PAK21-nya. Tapi kalau kita dah bersedia, maknanya kita dah boleh tunjuk, di sini langkah 3 contohnya. Ya, kalau tidak kita akan jenuh nak explain lah mana dia dan juga sebagainya. Ya, jadi cikgu terpulang pada sekolah nak buat macam mana, tapi seboleh-bolehnya unsur-unsur ini ada dalam PDPC masing-masing. Ya, ketetapan dibuat oleh dasar kurikulum masing-masing lah, macam mana nak. Kalau boleh juga macam kami selaraskan, setiap panitia selaraskan dia punya format RPH dia. Kalau katakan mula dengan katakan tajuk atasnya minggu, akhirnya refleksi, maknanya semua seragam. Jangan ada dalam panitia ini ada 6 orang guru, 6 RPH yang berbeza. Itu terpulang dasar kurikulum bagi sekolah masing-masing. Kalau nak letak seragam, okey, tetapkan
ikut apa yang pernah, nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Itu terpulang, itu ikut kewajaran bagi sekolah masing-masing, ya. Okey, kemudian telah membahas ni kita akan menyeluruh tadi lah ni, KEBAT dan PLC. Ini maksudnya kami tetapkan dalam minit mesyuarat. Tetapkan dalam setiap panitia, bermula dengan dasar kurikulum, lepas itu beranak dia dipecahkan kepada panitia, dipecahkan pada RPH dan sampailah kepada minit mesyuarat. Semua ada ketetapan itu, ya. Baik, kemudian pemantauan tadi sama juga, hasil dapatan yang dibuat oleh GUSA ataupun oleh penolong kanan ataupun MLT mesti ada komen ataupun sama ada kekuatan ataupun kelemahan tentang KEBAT dalam pemantauan PDPC. Jadi catatan tu mesti ada mengandungi komen tentang KEBAT lah. Kalau cikgu dah masukkan KEBAT, okey, boleh ucapkan tahniah. Kalau kurang kita tambahkan, tolong pamerkan ataupun kemukakan unsur KEBAT dalam PDPC seterusnya. Jadi komen-komen tu perlu ada dalam PDPC cikgu, ya. Okey. Sama juga ini. Kemudian akhir sekali, yang ini bagi pihak guru besar lah. Dia perlu buat analisis pencapaian PDPC cikgu-cikgu tu. Kalau kita lihat dalam standard 4 tu, kita akan lihat ada 6 P. Ya, P yang pertama, guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Jadi kita akan analisa di bahagian 4.1, guru sebagai perancang tu berapa orang yang telah pun dapat markah 4 contohnya, dapat markah penuh. Maksudnya dari segi objektifnya betul, tajuknya betul, aktiviti PDP-nya betul, itu merancang. Jadi berapa orang yang telah pemahir dalam bidang itu. Jadi ketika kalau macam saya ni, anak ada 45 orang, okey saya katakan 45 orangnya telah pun menguasai di bahagian P yang pertama. Jadi perlu analisis. Jadi saya akan tengok di bahagian mana yang cikgu ni mungkin lemah. Contohnya katakan di bahagian pendorong contoh. Jadi bahagian itulah guru besar ataupun penolong kanan akan membantu guru-guru memperbaiki PDPC, sama ada unsur KEBAT dan juga sebagainya. Jadi ini analisis ini boleh dibuat oleh guru besar bersama dengan siapa yang mencerap, penolong kanan ataupun ketua panitia. Ya, itu di hasil akhir lah. Dalam tempoh sebulan tu mungkin nak buat bulan Januari, Julai contohnya, berapa orang nak dapat cemerlang, berapa orang yang bermasalah di bahagian-bahagian tertentu. Jadi ini perlu ada dokumentasi. Okey, kemudian tadi juga sama juga tadi, panitia ditetapkan berapa bilangan KEBAT dan juga sebagainya, perlu ada. Kemudian pembangunan profesionalisme ni maksudnya laporan dari segi PLC lah, ladap dan juga sebagainya, mesti ada laporan tuan-tuan. Gambarnya, ya, sama juga tadi dengan apa ni, instrumen yang dibuat tahap cikgu menerima ladap dan juga PLC tu macam mana, mesti ada lah supaya didokumentasikan, ya. Baik, kemudian ini lebih kepada aktiviti mata pelajaran lah, kurikulum dan juga KOKO. Jadi segala aktiviti murid yang melibat KEBAT ni perlu direkodkan. Macam tadilah saya kata, mungkin letakkan dalam satu pendrive ke, ya, gambar-gambar, buatkan grup, katakan Tan Sri Sukses ke apa ke, Tamil Success Story ke, terpulanglah bagaimana cikgu mendapatkan penglibatan murid-murid dalam aktiviti KEBAT ni supaya dirakam dan dapat didokumentasikan, ya. Sama juga yang ni, ya, maksudnya melaksanakan aktiviti ini secara terancang dalam KOKO, juga dijalankan tentang KEBAT tu. Kemudian aktiviti-aktiviti contoh macam ni, KOKO kurikulum, mereka ni membuat kajian tentang aras pemikiran mereka, mengaplikasi kemahiran berkaitan dengan pembiakan nyamuk Aedes. Jadi menganalisis tempatnya macam mana, bahan yang berpotensi menjadi tempat persekitaran Aedes. Jadi inilah contoh laporan, contoh dalam aktiviti KOKO contohnya, ya, dia membuat tentang unsur KEBAT tadi dari segi menganalisis lokasi kawasan pembiakan Aedes. Jadi ini sebenarnya kita buat di sekolah, cuma nak kaitkan dengan KEBAT tu saja yang perlu kita lebih mahir, ya. Sama juga dengan inilah aktiviti pemikiran dalam aktiviti sains, aktiviti co-curriculum misalnya dengan menggunakan apa nak kain anduh dan juga sebagainya, co-curriculum, ya. Okey.
Kemudian yang penting maksudnya ini co-curriculum ini berkaitan kebat ni ialah tentang projek. Kalau boleh satu murid dia perlukan satu projek. Kalau tak boleh satu murid satu projek pun paling kurang pun maksudnya buat aktiviti yang melibatkan penglibatannya ramai. Contoh macam ni, kamu buat bendera terpanjang. Sepanjang daripada pintu pagar tu sampai kat komplek guru tu kami buat panjang. Jadi melibatkan semua, boleh kata murid tahap 2 lah pada satu hari. Jadi ini adalah satu daripada bahagian mencipta. Jadi ini contohnya satu murid satu projek contohnya. Kalau aktiviti yang lain, misalnya dalam PDP, misalnya ini dalam pendidikan seni visual contoh, menghasilkan barang seperti inilah contohnya. Jadi ini juga dikira sebagai aktiviti kebat satu murid satu projek. Ini terpulang pada sekolah nak laksanakan secara berbentuk individu, beberapa orang murid ataupun keseluruhan murid. Jadi perlu pandai merancang aktiviti yang bersesuaian untuk menepati daripada satu murid satu projek tadi. Jadi buatlah laporan contohnya aktiviti membina bendera merdeka contohnya kan, mencipta. Jadi aspek yang ini adalah mencipta dari segi kebatnya. Ya, ini dalam jumlah yang ramai. Okey. Jadi pemantauan, melaksanakan pemantauan ni, KOKO ni disediakan borang khas lah untuk melihat di setiap, contohnya perkara yang pertama pengurusan program diberi markah 3 contohnya. Pelaksanaan aktiviti 3, penglibatan murid 2, pengurusan sumber 3, ketetapan masa misalnya perjumpaan berapa, tepat tak 3 misalnya. Penerapan elemen kebat, jadi dia buat 3. Jadi maksudnya pada hari itu misalnya pada waktu dia memantau ni tadi, unsur-unsur kebat ni telah pun dijalankan dan tahap yang diperolehi adalah 3. Jadi ini borang-borang ini juga perlu dibina untuk memastikan sebagai daripada indikator yang boleh kita ukur untuk melihat kebat tu dalam aktiviti co-curriculum. Ya. Okey. Kemudian sama juga yang ini. Jadi ini komen lah, bila kita dah buat pemantauan mesti ada komen. Jadi kita komen ulasan penambahbaikan lah bagi sesuatu aktiviti yang dijalankan. Okey, ini hasil kerja murid contohnya dalam RPH. Jadi ini tadi peranan guru tadi. Bila dia merancang aktiviti, adalah hasil akhirnya ialah budak boleh menghasilkan sesuatu. Hasil murid, kerja murid tadi. Contoh yang ni, dia boleh membuat satu carta aliran berkaitan dengan projek yang dijalankan. Ini di belakang ni kelas-kelas lah ya, untuk berkaitan dengan unsur kebat. Ini gambar bagi murid-murid menjalankan aktiviti berunsur kebat. Jadi itu tadi, dia perlu ada komunikasi, dia ada perbincangan, dia ada buat keputusan dan akhirnya dia boleh mengeluarkan idea-idea yang bernas untuk memastikan kumpulan dia berjaya contohnya ya. Okey, ini tadi peta-peta iting lah. Contohnya di belakang-belakang kelas tu boleh contoh hasil kerja murid tadi kita beri contoh, ini peta alir ke, ini peta buih berganda dan juga sebagainya, jadikan sebagai bahan murid menjalankan aktiviti dengan hasil yang boleh dilihat. Okey, ini unsur pelajaran lah. Cikgu-cikgu gambar, ambil tangkaplah gambar cikgu yang menjalankan aktiviti supaya membuktikan perjalanan kebat tu dijalankan dalam PDPC. Ya, ini contoh latihan-latihan yang boleh dikemukakan yang dinamakan sebagai soalan yang menjurus kepada soalan beraras tinggi. Lihat gambar di sebelah, apakah pecahan bahagian yang ada pada corak. Contoh ini bagi matematik tahap 1 lah. Contoh soalan-soalan macam ni lah yang perlu dikemukakan. Ya. Okey, ini juga sama. Ini juga sama tentang soalan-soalan dan tugasan. Ya. Dan ini adalah sesi PDPC yang dijalankan oleh guru untuk memastikan murid boleh mengikuti aktiviti PDPC dengan baik. Ya. Kemudian di sekolah, contohnya di sekolah, di kantin-kantin contohnya, kami letakkanlah di bahagian meja itu contohnya maklumat-maklumat berkaitan, buatlah peta-peta yang berkaitan dengan sesuatu isu macam cara menjaga maksudnya piramid makanan ke ya, cara-cara ada adab sebelum makan ke. Jadi boleh dilihat di meja-meja tu contohnya. Jadi ini juga boleh menerapkan unsur-unsur kebat di peringkat hal ehwal murid, khususnya di kantin. Contoh yang ni di pusat sumber lah ya. Bahan-bahan yang dipamerkan dan juga aktiviti berkaitan dengan persekitaran kebat.
Kemudian di makmal komputer sekolah, ya, ada sudut contohnya, ya, sudut kebat, buatlah satu sudut, ya. Carta aliran misalnya bagaimana nak membuka komputer, mula tekan switch dan juga sebagainya. Ada carta aliran contohnya, ada kaitan dengan kebat, ya. Okey. Kemudian sudut info kebat, ini terpulang pada tuan-tuan lah. Contohnya ini tahun lepas 2019 ada jawatan kuasa, ya, induk, jawatan kuasa kerja dan juga paparan bahan-bahan. Bahagian hadapan sekolah, ini contohlah perkara-perkara apa itu kebat dan juga sebagainya. Kalau boleh biar letak di hadapan. Kalau boleh cikgu kami dulu dikendaki buat banting, ya. Banting bila orang masuk tu ada satu soalan-soalan yang mengemukakan berunsur kebat orang berfikir. Itu salah satu daripada perkara yang perlu, yang diutama apa ni, pintu pagar orang kata bila masuk tu, oh ini kebat ni, orang kata macam itulah, seolah-olah macam tu, ya. Baik, kemudian pondok, ya. Ini kreativiti masing-masing lah di sekolah masing-masing, ya. Laluan kebat dalam bilik darjah. Ini pencapaian contohnya rangkuman kejayaan bagi kebitaraan bahasa Melayu sepanjang tahun yang 2 tahun yang lepas. Kemudian dari segi bola sepak, ya. Kemudian program jalinan jaringan CJ yang diperolehi dengan mengadakan hubungan dengan sekolah-sekolah lain. Sama juga dengan jaringan dengan sekolah kluster Kelas Penerangan. Habis. Jadi itu di antara beberapa perkara yang berkaitan dengan aktiviti kebat yang kami jayakan di peringkat sekolah kami lah. Itu lebih kurang lah yang ada di sekolah, ya. Jadi saya rasa itu yang dapat saya nyatakan di sini. Sebelum saya akhiri ni, cuma saya ingatkan lagi lah kepada sekolah menti, maksudnya tuan-tuan perlu, yang pentingnya ialah penataran lah, saya rasa penataran pada guru-guru dan juga pembentukan jawatan kuasa untuk menghasilkan maklumat umum sekolah, profil, SWOT dan juga apa ni, penyelaras kebat di peringkat sekolah dan juga menggerakkan jawatan kuasa sekolah untuk menjayakan 4 perkara 5 perkara tadi sebelum perkara-perkara yang lain. Dan akhirnya tuan-tuan dikendaki mengisi borang penilaian kursus taklimat ni lah di dekat chatting tu, ya. Ada borang tu tuan-tuan isi dan akhirnya saya buka sebelum saya serah kepada ni, kok ada sesi pertanyaan lagi sebelum saya serah pada Encik Kamal balik lah. Okey, saya buka kepada pertanyaan lah. Silakan. Okey, ya tuan-tuan. Jadi akhirnya saya mohon sekali lagi pastikan tuan-tuan mengisi kehadiran. Yang kedua, mengisi tentang laporan borang penilaian taklimat ataupun kursus kita pada pagi ni lah. Jadi akhirnya saya mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada kata-kata saya sepanjang taklimat ini mungkin tidak mencapai hasrat tuan-tuan. Tapi kita belajarlah pelan-pelan supaya kita dapat menjayakan amanah yang telah ditetapkan. Jadi insya-Allah sekiranya ada perlu bantuan tu kami sedialah membantu setakat yang kami mampulah dari semasa ke semasa. Dan akhirnya saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kerana sudi mengikuti program ini dan saya serah semula kepada Encik Kamal untuk seterusnya. Silakan Encik Kamal. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Syarifuddin SK Mahkota atas penerangan yang panjang lebar tadi. Itu adalah gambaran untuk keseluruhan perjalanan program pemancing kebat ni. Kalau kita tengok, banyak tapi kita buat sikit-sikit, tak apa. Buat sikit-sikit. Sekurang-kurangnya kita dah ada satu penanda arah, ya. Kita ada benchmark dari sekolah Mahkota Sari untuk dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain untuk kita ikut. Saya rasa boleh kalau kita buat sikit-sikit. Cuma yang perlu disiapkan dalam sebelum 30 Disember adalah maklumat sekolah, profil sekolah yang mengandungi ada jadual SWOT, TOS dan perancangan strategi kebat. Itu yang perlu disiapkan terlebih dahulu untuk kita hantar ke JPN. Dan siap tu buat kita
lepas tu kita akan adalah tindakan susulan step by step apa yang perlu kita lakukan. Dan mungkin pihak JPN juga akan panggil penjelaras-penjelaras ataupun PK1 untuk menghadiri beberapa taklimat ataupun bengkel, ataupun kita sendiri akan mengadakan sesi bengkel untuk PK21. Dekat dalam ni kita ada Cik Megat Azhar. Minta maaf Cik Megat. Cik Megat ada sini? Ada. Okey. Cik Megat Azhar adalah pegawai daripada sektor pembelajaran yang bertanggungjawab untuk handle lah Hulu Perak. Saya minta satu dua kata boleh? Ya Azhar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, setelah saya mengikuti hari ini penataran untuk ketiga-tiga sekolah yang baru ni, alhamdulillah lah, betul lah apa yang disampaikan. Cuma yang perlu diingatkan bagi kita supaya melaksanakan apa yang dikendaki ni, perluasan kebat ni, tetapi perlu kepada SWOT tu, analisis SWOT tu perlu dititik beratkan lah. Kerana itulah nampak gambaran sebenar tentang sekolah yang kebat ni sepatutnya. Dan juga sekolah Mas Kota Sari tu, terima kasih banyak membantulah dan terbaiklah, patutlah boleh dapat cemerlang kan. Jadi harap dapat membantu 3 sekolah yang ada itu supaya sama-sama kita bergerak seiring lah untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang lain-lain tak ada masalah, tapi saya insyaAllah saya akan membantulah mana yang sepatutnya saya buat. Apa yang penting Hulu Perak ni akan bergerak seiring dengan apa yang dihasilkan oleh JPN. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Megat. Sebelum saya tutup sesi taklimat kita pada hari ini, ada sikit makluman. Saya mohon penolong kanan satu. Sekejap lagi saya akan bagi link Telegram untuk masuk ke dalam grup peluasan kebat negeri Perak. Untuk semua PK1 yang sekolah peluasan saja. Yang menti saja. Ada 3 orang lah PK1. Nanti saya bagi link, minta tolong masuk dalam tu sebab dalam tu ada semua maklumat yang berkaitan dan yang akan diupdate dari masa ke semasa. Okay. Sebelum saya tutup, nak minta semua boleh tak on kamera sebab kita nak snap gambar. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Begitulah kehidupan kita dalam norma baru ni. Sebenarnya tuan-tuan, tak dapat jumpa. Kita duduk online apa, kadang-kadang cakap seorang-seorang kita tak tahu audien tu faham ke tak apa yang kita cakap kan. Tapi tak apalah, kita gunakanlah, kita doakanlah semoga semua wabak ni berhenti dan kita boleh hidup kembali normal seperti sedia kala. Baiklah, setakat itu saja. Jika ada apa-apa makluman yang kurang difahami, bolehlah direct dengan saya ataupun Istimewa Kota Sari ataupun pun dalam grup. Ada masa kita boleh reply dan respon. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri sesi taklimat ni. Semoga matlamat kita tercapai dan perancangan kita boleh berjalan dengan lancar lah. Terima kasih sekali lagi. Jadi untuk akhirnya sekian sahaja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.